datang ke Malaysia, saya pergi ke sana. Ini ada 4 warna, 4 warna. 4 warna, sebut je, pilih ya. Yang hijau, yang merah, yang kuning, yang biru muda. Tengok, semua ni cantik ni. Jangan gaduh. Silakan. Tak gaduh. Sila. Terima kasih Datuk. Kami dah bersetuju. Kami memilih hijau. Oh, hijau. Ni dia orang seorang satu. Kau nak kongsi. Ya? Oh, seorang satu ke dua-dua pilih hijau? Dua-dua pilih hijau? Oh, okey. Topik berat ni. Saya dah tengok dah. Oh, ini sampai besok tak habis. Tajuk yang anda pilih ialah Muslimah Terhebat. Padan muka. So fikir betul-betul dan mulakan hujah. Siapa yang pertama? Okey, Firuz dulu. Silakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk. Muslimah terhebat. Wanita yang hebat kita boleh tengok pada contoh-contoh pada zaman dahulu. Kita ambil penghulu bidadari. Contohnya kita ambil Maryam. Ibu kepada Nabi Isa, dia terkenal dengan kewarakannya dan kesabarannya. Dan kedua, kita ambil contoh Fatimah. Fatimah anak Rasulullah, begitu penuh dengan kasih sayang, sabar dan sangat-sangat dermawan. Okey, kita dah lihat wanita zaman dulu. Tapi zaman sekarang, adakah wanita mampu jadi wanita hebat atau tidak? Muslimah terhebat boleh jadi. Kita lihat sekeliling kita. Yang pertama, sudah tentu kita kena terus taat pada Allah SWT. Ibu bapa, suami semua itu. Dan betul, kita lihat pula sekeliling kita. Kita gunakan budaya Jepun, budaya Kaizen. Kita buang yang buruk, kita ambil yang baik dan cipta satu yang baru untuk mencipta karakter muslimah yang cemerlang. Contohnya, kita boleh jadikan ini sebagai panduan muslimah hebat. Kita act like a lady, think like a man. Maksudnya, kita bertindak seperti seorang wanita yang terkenal dengan sifat lemah lembut dan ketelitiannya. Dan kita berfikir seperti lelaki yang terkenal dengan kepanjangan dan kecerdasan akalnya. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah Firuz. Tahniah ya. Baik, kita dengar pula apa kata Ustazah Hidayah. Terima kasih Datuk. Muslimah terhebat. Apa yang boleh kita bayangkan apabila kita mendengar perkataan muslimah terhebat? Tangan yang menghayunkan buayan mampu untuk menggegarkan dunia, menggoncangkan dunia. Muslimah memang adalah seorang yang Allah pilih untuk menjadi institusi pertama dalam pendidikan ataupun pembangunan anak-anak. Al-Ummu Al-Madrasatul Ula. Maksudnya, apabila anak itu lahir, ibu yang mendidiknya. Apabila ibu tidak mendidiknya, maka anak-anak akan jadi terbiar. Tetapi sekiranya seorang ibu itu, muslimah itu adalah muslimah yang betul-betul muslimah. Muslimah yang unggul. Maka akan terlahirlah anak-anak yang akan menjadi tokoh pahlawan yang semua orang kenal. Contohnya, kalau kita lihat Imam Al-Ghazali, ayahnya pernah ditanya, bagaimana dia mendidik Imam Al-Ghazali? Ayahnya berkata, dia mendidik Imam Ghazali dengan mendidik ibunya dahulu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, itu dia hujah-hujah disampaikan oleh dua orang panelis ustazah pilihan, padat, singkat, tapi bermaksud yang mendalam. Dan inilah dia tugas seorang ustazah, seorang pendakwah. Kadang-kadang terpaksa memberikan hujah-hujah atau memberikan tazkirah ataupun ceramah dalam kata orang tu jangka masa yang singkat, impromptu. Dan mereka perempuan jadi terpaksa jadi bidan terjun, ya. Kalau lelaki jadi tok mudim terjun. Itu begitunya. Dia tanya. So dalam masa yang singkat, tetapi yang paling penting bila kita bercakap, ya, secara impromptu, secara kata orang tu serta merta begitu, tolong ya dapatkan penghayatan, fahami isu, hayati, yang barulah sampaikan dari kalbu. InsyaAllah walaupun padat seminit dua, tapi akan menyentuh kalbu orang mendengar. Ya, sekali lagi tanya dan saya serahkan kembali ya sesi ini kepada Mudirah. Terima kasih Datuk. Demikian tadi kendalian, satu lagi bentuk penilaian yang akan diberikan kepada kedua tokoh ataupun kepada dua ustazah pilihan yang masih tinggal di Raudah. Dan penampilan ini menjadi sebahagian daripada kayu ukur. Dan untuk seterusnya, saya serahkan semula Raudah ini kepada Siti dan Farah. Silakan. Terima kasih Mudirah. Terima kasih Datuk Ustaz veteran ya. Begitulah tadi para penonton ya. Sesi pengucapan awam yang saya kira sangat menarik ya, sangat mantap, dan kita lihat seketika kembali selepas ini.
Jadilah seperti lebah yang sentiasa terbang mencari madu, yang tidak pernah mengeluh, bahkan sentiasa memberi nikmat dan rasa manis dalam kehidupan. Janganlah menjadi seperti air yang bertakung, kerana ia pasti mengundang kekotoran. Sebaliknya, jadilah seperti sungai yang sentiasa mengalir, yang pastinya dapat memberi manfaat dalam lautan kehidupan. Juara Ustazah Pilihan akan memenangi sebuah kereta Peugeot model 207 sedan. Wang tunai RM5,000 tajaan Bank Islam, beasiswa tajaan Yayasan Antarabangsa Al-Madinah. Pakej haji dan umrah tajaan Al-Riyadh Travel and Tours Sdn Bhd. Pakej spa bernilai RM5,000 tajaan Suri Permai Spa. Barangan elektronik bernilai RM5,000 dan juara juga akan menerima wang tunai berjumlah RM20,000 serta sebuah trofi sumbangan Astro. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Ustazah Pilihan Akhir 2011. Lepas ni apa agaknya yang istimewa ya Siti? Yang istimewanya Farah, kita ada seorang lagi tetamu yang kita datangkan khas bersama siapa kat itu. Kalau nak tahu, kita serahkan Raudah ini kepada Mudirah untuk memperkenalkan tetamu kita. Dipersilakan Mudirah. Terima kasih Farah dan Siti. Sekali lagi, rahmat Allah turun di Raudah, didatangkan seorang lagi tetamu yang juga orang muda yang akan bersama kita berkongsi pengalaman untuk bersama dengan orang yang sudah berpengalaman. Maka tokoh muda yang saya maksudkan, juara Imam Muda musim pertama, Imam Muda Ashraf, yang akan berkongsi perbincangan mengenai tajuk bagaimana untuk memperkasa institusi rumah tangga. Untuk memulakan perbincangan, saya menyerahkan kepada orang yang berpengalaman di sebelah saya untuk memulakan sesi ini. Dipersilakan Datuk. Terima kasih Mudirah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah nasib saya lah, nasib saya ya. Dah season dengan yang season, yang muda dengan muda itulah ya. Patutnya yang lama digandingkan yang muda untuk dapat aura ataupun keseimbangan. Ini tak adil ya. Sebenarnya dalam memperkasakan institusi keluarga atau rumah tangga ni, rumah tangga ni macam kata orang macam pokok yang kena dibaja, disiram dan dipupuk dan dibelai. Ada orang cakap dengan pokok untuk lebih subur, ya. Dan ikut kajian, kalau kita banyak cakap dengan pokok, bunganya lebih besar, buahnya lebih mantap, ya. Ada orang kata rumah tangga pula macam peti sejuk. Makin banyak kita isi, makin banyak kita akan dapat keluarkan. Isinya kosong, maka keluarnya kosong. Tetapi yang penting, ini dia nak tanya Imam Muda Ashraf lepas ni. Rumah tangga dikatakan ya, dia sebenarnya cari peluang untuk mengukuhkan rumah tangga, kena cari peluang untuk buat aktiviti bersama. Tidur kena bersama, kadang-kadang mandi bersama, buang air asing-asing, tapi yalah, cuci pinggan bersama, ya, gembira bersama, duka bersama. Jadi macam mana Imam Muda ya, dalam keadaan awak begitu tertekan di situ dekat-dekat dengan Ustazah Pilihan, ada tak pandangan untuk menambah, menukar tambah? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakungkap. Terima kasih kepada orang yang berpengalaman, imam yang tak berapa nak muda lah. Ya, Datuk, terima kasih banyak Datuk. Seronok duduk dengan Datuk hari ini sebab Datuk jauh sana. Datuk cemburu kan saya di sini. Tak apa. Alhamdulillah. Mungkin pengalaman saya tu nak suruh kongsi sikit pun tak banyak mana. Baru setahun 2 tahun berkahwin. Datuk lagi banyak. Tapi dia kata tadi sebab dia punya pengalaman tu dah lama dah tak boleh dah digunakan. Minta maaf Datuk. Dia sebenarnya kita masa terhad. Bila kita berkahwin zaman sekarang ni moden. Masa terhad. Kita pergi kerja, kita balik lambat, kita bersama dengan isteri kita agak terhad. Jadi masa tersebut kita gunakan sepenuhnya. Kalaulah kita nak makan, kita makanlah makanan menu yang paling istimewa untuk pertemuan tersebut. Kalau kita nak bercuti, bercutilah tempat yang betul-betul puas hati. Sebab kalau kita setakat duduk di rumah, bercuti di belakang masjid, Allahu Akbar, tak jadi apa-apa. Kalau nak masuk masjid buat solat tak apalah kan. Tapi kalau kita pergi dekat belakang rumah saja tak ada apa-apa, tak ada point. Biarlah guna masa yang terhad tersebut dengan penuh. Ya, kenapa?
Nak angkat tangan nak babai. Oh nak tambah. Saya bagi habis dulu. Tadi nampak cakap pandai, bagilah saya cakap pula. Kemudian saya bagi lagi, kita punya style ni antara yang sudah kita tinggalkan sentuhan. Sentuhan dengan isteri. Kalau boleh tu kita banyakkan sentuhan dengan isteri. Paling kurang cium umbun dia. Saya tanya isteri, di mana yang mana bila abang sentuh rasa tenang? Dia kata bila abang cium di umbun dia rasa tenang. Jadi kita akan memberi ketenangan pada setiap hari. Sebenarnya sebelum Firuz atau dia sambung ya, sebenarnya ikut kajian, dia emosi seorang wanita tu dia bila dia cium atau dia sentuh di ubun-ubun, dia ada 99 tempat dan dia berubah-ubah dia punya keterujaan tu berubah. Kadang kat ubun, lepas tu kat tempat lain. Ini yang kadang dua orang tak ada pengalaman dan tak tahu langsung apa yang kita cakap. So baik Firuz. Kata orang, kata ulama, kata orang tua kita, salah satu kunci kebaikan rumah tangga ialah sejuk mata memandang. Suami pandang isteri sejuk, ya, isteri pandang suami terangsang. So apa yang you boleh bagi pandangan untuk memastikan anda sejuk mata bakal suami memandang? Terima kasih Datuk. InsyaAllah bila tiba masanya nanti, saya rasa saya akan, walaupun sibuk orang kerja, saya akan sentiasa menyiapkan diri saya berpakaian indah untuk menyambut suami pulang ke rumah. Kerana sesibuk mana pun takkan nak tengok kita dengan wajah kelawar dengan budak sejuk macam tu je kan. Dan saya pula kenalah tidak mengabaikan tugas sebagai seorang isteri dan seorang ibu. Walau sibuk macam mana pun, yang pertama suami. Datuk, sebenarnya saya ada soalan saya nak tanyakan pada Imam Muda Ashraf. Boleh Datuk? Sila. Imam Muda Ashraf, saya ada kemusykilan sikit. Kita pernah dengar ayat Quran yang berkata litaskunu ilaiha. Maksudnya perempuan tu lelaki tu akan menjadi tenang disebabkan perempuan tu. Tapi kita tengok sekarang ni banyak puncanya lelaki tu dia tak tenang pun walaupun dia dah berkahwin. Dia mencari yang lain. Bagaimana tu? Berat soalan tu. Seolah-olah saya yang akan tersingkir pada minggu ini. Dia sebenarnya lelaki memainkan peranan yang sangat penting. Kadang-kadang suami itu dia melupakan peranan dia sebagai tempat menghiburkan isteri. Paling kurang pun kita tahu hibah seorang lelaki berbeza dengan wanita. Mungkin wanita kadang-kadang dia tidak boleh kontrol. Tetapi lelaki ni kalau bergaduh, biasanya kalau saya berdebat ni memang saya kalah. Sebab lelaki ni selalu mengalah. Tak apalah. Itu perangai lelaki. Dan gunakan kesempatan tersebut untuk mengalah. Kadang-kadang mengalah itu bagi pihak lelaki itu lebih mudah daripada pihak perempuan. Dan gunakan mengalah tersebut, insya-Allah dengan sifat mengalah tersebut, dia boleh meredakan masalah rumah tangga. Dia tenang, ya, relax. Ya Firuz, sila. Nampak bersemangat tu. Saya tanya Datuk lah pula. Nanti Datuk jealous. Manusia ni sebenarnya kita tahu dia berubah mengikut faktor umur semua kan, perubahan perasaan. Mentang-mentang saya dah berumur, buat faktor umur je bercakap. Alah Datuk, janganlah. Berubah mengikut faktor umur dan prinsip hidup. Jadi sebagai seorang veteran dalam isu keluarga, walaupun Datuk sangat muda lagi, bagaimana Datuk menghandle perubahan fasa hidup ahli keluarga supaya sentiasa kekal momentum membina keluarga yang bahagia? Yalah, sebenarnya untuk membahagiakan ahli keluarga tu kena semua tahu tanggungjawab mereka. Semua kena tahu tanggungjawab masing-masing, ya. Dan yang pertamanya kena ada mendidik, tolong menolong, ya, dan kata tegur menegur. Yang ni yang penting yang kadang tidak ada dalam rumah tangga yang terlalu sibuk, ya. Dan saya dapat arahan kena nampak gaya. Saya nak jawab panjang tapi dah masa tak ada, selamat aku. Ya, kita serahkan balik sesi ini kepada Mudirah. Silakan Mudirah. Okey, terima kasih. Perkongsian yang sangat menarik. Mudah-mudahan perkongsian itu mampu untuk membakar semangat kita, mampu jadi bahan bakar jiwa dan kekuatan untuk semua kita di Rawdah dan hadirin sekalian. Dan untuk seterusnya saya serahkan semula Rawdah kepada Siti dan Farah. Dipersilakan. Terima kasih Mudira, dan Alhamdulillah kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Dr. Fadlah Kamsah dan juga Imam Muda Ashraf yang sudi berkongsi pengalaman bersama dengan kami semua. Dan juga yang paling penting sekali dalam sesuatu perhubungan adalah sentuhan dan juga sifat mengalah antara kita semua, insyaAllah. Okey, kita lihat seketika kembali lagi selepas ini dalam Ustazah Pilihan Akhir 2011.